Kembali semula di Malaysia hari ini, kita dah mengenali budaya Jawa sedikit. Kita dah mengenali sedikit Minangkabau, dan kali ini ya, saya Banjar tak tahu sangat perkataannya. Mungkin kerana jarang jumpa sahabat-sahabat Banjar. Tapi hari ini berbangga kerana dapat bersama dengan orang Banjar. Sekali di bawahnya keramahan dan juga budi mulia. inilah Bawakan menu-menu unik. keindahannya. Kita ada tapai hijau di depan tu. Itu kita tahulah kan namanya. Tapi ada balungan hayam. Hayam. Bukan marah tapi memang macam tu. Bukan marah, balungan hayam. Okey, dan ini nasi seantah. Sisa hantar. Kita ada Apa? Namanya amparan tatak. amparan tatak. Yang ini saya tahu. Pupudak. Kalakatar. Kalakatar. Dan Ada juga wadah keping. Ini biasa dengar. Okey. Dan kita bawakan juga pakarnya dan individu yang penting juga untuk kita berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan siap dengan pakaian dengan motif Banjar yang unik. Biasa kalau kita jauh kita tahu dia punya kerawang-kerawang tu, tapi Banjar ini mungkin jarang kita dapat menyaksikan. Tapi berbangga dengan tetamu kita hari ini di membawa elemen Banjar yang cukup unik. Kita perkenalkan Tuan Burhanuddin Haji Muhammad Kasim, merupakan Yang di-Pertua, Presiden Pertubuhan Banjar Malaysia, dan juga Puan Rohaniza ataupun Kak Niza. Beliaulah individu yang penting membawa masak ni, kata semalam tak tidur buat semua kuih ni. Yalah kan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 7 jenis juga lah. Dia pakai untuk membuat kuih-kuih muih Banjar ni lah. Kalau di sekitar Lembah Kelang. Dia ramai, maknanya kalau nak pesan ke apa selalu biasa melalui beliau lah. Okey. Tuan Haji ada persatuan ke atau memang terlibat dengan aktiviti kaum Banjar di Malaysia? Ya, kita ada. Okey, yang pertama saya ucapkan terima kasih lah kerana dijemput. Mana orang kata datang ke rumah orang kena bagi salam dulu kan. Jadi terima kasih maknanya kerana dijemput ke program pagi ini MHI. Jadi kita ada Pertubuhan Banjar Malaysia yang mana ditubuhkan pada tahun 1996. Jadi terpusat di Lembah Kelang lah. Okey. Jadi kita pertama ialah untuk tujuannya ditubuhkan pertubuhan ialah untuk maknanya mewujudkan ataupun melestarikan budaya Banjar ni supaya tak hilang lah. Dari segi bahasa, pertuturan, pergaulan. Mempertahankanlah segala apa yang ada. Baik. Okey, sementara itu juga sambil-sambil kita berbual, bolehlah juga Puan Rohaniza tunjukkan. Saya yang betul-betul tahu masakan. Hanya wadah keping saja. Dessert. Okey. Okey, apa? Wadah keping. Wadah keping. Ini Dia ada wadah 4 keping nama ni? sebenarnya. Okey, wadah keping lagi. Wadah keping, gayam. 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 Okey. Bukan gayah ya, gayam. Bukan. Gayam. Kikicak. Dan satu lagi hintal korwang. Itu biasa nama yang diberi nama lah. Jadi 4 nama. Wadah keping ni menggunakan apa? Tepung apa? Tepung pulut. Tepung pulut. Jadi itulah tepung pulut. Lepas tu garam. Garam. Ni kalau Ramadan ni memang terbaik lah kan. Wadah keping ni. Airnya. Sambil-sambil tu nak bercerita juga Tuan Haji. Kalau di Malaysia ni kan, banyak-banyak taburan kaum Banjar. Okey. Jadi taburan kaum Banjar ni ataupun nak tahu sejarah sedikit kedatangan. Datang dari mana? Jadi mana suku kaum Banjar ni mana asli dia adalah daripada Kalimantan Selatan. Mana di bahagian atas mana Sabah dan Sarawak lah. Jadi gelombang perpindahan ni ada 3 gelombang. Yang saya ketahui lah, yang pertamanya adalah kerana perpindahan cara ulama lah ataupun kita katakan kerana ilmu yang bermula pada pertengahan tahun 1700 yang dimulai oleh Kadi Abu Su'ad di Kedah, yang mana beliau ni pulang daripada Mekah. Jadi kapal layar yang ditumpangi ada problem, jadi singgah di situ. Jadi apabila maknanya raja di Kedah masa itu tahu, Raja Ahmad Jiwa tahu perkara ni, jadi beliau lantik beliau ni oleh kerana ilmunya dan sebagai kepandaian beliau sebagai penasihat dan juga maknanya ketua agama di istana lah. Okey. Itu yang gelombang yang pertama ya. Jadi mana bermukimlah kepada keturunan-keturunan beliau ni di Kedah. Gelombang kedua maknanya apabila berlaku perang saudara lah antara raja dengan raja. Jadi maknanya keluar, yang mana pihak yang kalah ni keluar daripada Kalimantan ke Pulau Jawa, terus lari ke Sumatera. Baik. Sumatera sebahagiannya ke Singapura dan ke Malaysia. Dan yang ketiga ni, gelombang ketiga adalah merupakan yang paling ramai lah. Apabila perang dengan Belanda masa itu. Antara raja yang menyokong raja ataupun kerajaan Banjar dengan pihak Belanda. Jadi
kita fahamlah penjajah ni akan memburu kan. Jadi itulah kerana lagi terpaksa lagi sebahagian di Pulau Jawa dan yang kebanyakannya di Seluruh Sumatera, di Sapat, Tembilahan, di Tungkal sampailah ke Langkat. Baik. Di Sumatera Utara. Dan sebagainya nyeberanglah. Itu yang menyeberang ke Johor, Singapura, Teganan. ke Perak. Jadi okey. Baru saya katakan di mana taburan dia tadi. Kita tak banyak masa juga di program Okey, ni. okey, Kita Okey, sama-sama tu kita lihat masakan Banjar ni dia banyak berteraskan kepada saya dengar nasi, undut yang menunjukkan bahawa mereka ni kaum yang bersawah ya. Ya saya. Ataupun macam mana? Jadi gini, kalau ikut tradisi daripada asal di sana dulu memang pekebun ataupun petani. Orang Banjar ni. Sebab kebanyakan yang pindah kemari daripada Kalimantan dulu banyak petani. Oleh kerana itulah mereka banyakkan bersawah sebab sebahagian besar daripada kawasan tanah di Kalimantan Selatan itulah tanah sawah. baik. Okey. Setakat ni kalau bisa kata difahamkan juga ini antara hidangan manisan yang memang Ya, kaya lah dengan kaum Banjar ni. Wadi kiping ni kalau misalnya kenduri kenara memang wajib ada. Ya. Sebab apa? Mungkin elemen gotong royong tu nak membuatnya kan, sebab kalau saya tengok tu nak menggenting seorang-seorang tu susah juga. Ya, okey. Itulah biasanya kalau untuk makan sampai lebih daripada 500 orang, kalau seorang saya rasa bukan setakat pingsan, mati pun mahu kan. Jadi biasanya bergotong royong lah biasanya wanita-wanita di kampung tu akan kumpul sebelum buat kenduri itu untuk buat kerja ni lah. Pertama menggentil lah. Inilah boba. Boba. Kalau di Kedah panggil berderau. Berderau. Okey. Kalau orang Banjar kata berdarau. Berdarau. Macam tu Haji, kalau di sini biasa aktiviti kenduri kenara yang mana betul-betul kita boleh nampak memang ni makanan Banjar. Sebab mungkin dalam kata di Paling Kuntang lah di mana. Jadi yang mana yang kita senang nak tengok? Biasa yang ada ni lah wadai kiping, balungan ayam, nasi antahnya dengan pupudak ni lah. Saya tertarik dengan tapai hijau tu. Atau juga tapai hijau. Warna hijau dia memang daun air pandan ke atau bagaimana? Tak. Dia daripada daun pucuk manis ataupun dipanggil asin-asin lah. Kalau orang Banjar kata pucuk katuk. Saya ambil satu lah. Boleh rasa ke? Boleh. Boleh Saya nak rasa semua ya tu Haji. Boleh, dipersilakan. Kita mahu berbesar hati. Tadi pucuk apa? Pucuk manis? Pucuk manis. Oh, lagi? Macam Niza ni meniaga ke macam mana? Meniaga di mana kedai? Ya? Di rumah untuk dihantar ke kedai. Ni puan-puan buat juga Biasa kalau nak ataupun teringin maknanya kuih-kuih Banjar, terutama di Lembah Kelang ni maknanya boleh order pada beliau lah. Puan Eja dengan suami dia lah. Sebab memang khusus Dia pakar dalam kuih muih Banjar ni. Okey, terima kasih Haji, makan dulu. Okey, sila. dia rasa macam buat pertama kali masuk tu macam berempah sikit. Lepas tu kali kedua tu dia rasa macam bersayur. Itu uniknya ya. Rasa unik. Sayur nak. Okey, bismillah. Kan? After taste tu baru rasa sayur. Kena dengan jiwa. Kena Sebab ada sayur. Jadi itulah. Itu saya katakan tadi Pertubuhan Banjar Malaysia ni dia banyak cabang lah kan. Okey. Kita ada, kalau kita di dalam persatuan lain dikatakan cawangan. Kita katakan kita dalam Banjar katakan bubuhan. Bubuhan juga kira root lah cabang dia kan. Saya nak tanya Tuan Bornil, anak berapa orang? Anak baru 5. Baru 5. Okey, bagus. Maknanya anak semua tahu berbahasa Banjar. Sebahagian lah. Di rumah cakap bahasa Banjar? Campur. Saya tak pernah dengar bahasa Itu Banjar. kita mengharapkan generasi yang akan datang ni supaya kalau boleh maknanya kekalkan budaya tu. Sebab Jawa kita biasa Banjar. Kalau Boleh Banjar tak? contoh ayat apa? Yang macam mana? Nama, Ayat macam mana tu? Okey. Nama. Kalau tanya siapa ngaranmu? Itu kalau bahasa keluar. Sebab Banjar ni dia ada ikut dialek daerah-daerah. Di banyak daerah. Pecahan pula Banjar pula. Dia ada pecah lah. Dia di antara satu dengan lain ni maknanya ada persamaan lebih kurang 60% lah. Okey. Ada lebih kurang 40% ada Sampai kita ada Semenanjung ni dia lain sikit kan? Berubah. Misalnya antara dua lah Banjar yang terbesar di Malaysia ni, Banjar Alai atau Berabai dengan Keluak ni. Kalau panggil saya tu ataupun kamu. Kalau bahasa Banjar tu Banjar apa ni Alai dia katakan ikam. Kalau Keluak tu kau. Okey. Dalam contoh Haji sendiri apa yang menjadi kegemaran Haji? Saya suka nasi antah, Si Anta. pupudak dengan apa ni inilah
apa ni Kalakata. Kalakata ni tahu tak? Dulu saya pernah buat dokumentari dia berkenaan dengan dia menggunakan isi kelapa muda. Betul? Tuan Ya, betul, betul, dan juga betul. air kelapa muda tu sendiri. Itulah. Nak buat susah ni, Cik. Ah. Macam mana proses Indonesia nak buat kata dia? capek, letih. Capek, letih. Macam mana kalau nak buat Kalakata ni? Kalau kata ni biasa, okey je. Kita beritahu sikit. 100% gunakan air kelapa muda. Air kelapa muda tu kan? 100% air kelapa muda dan isi kelapa muda. Betul, sedap minta maaf ya. Sebab proses pembakaran secara Jadi tradisional kalau tu yang susah mana kan? tu, kalau harga agak mahal jangan terkejut pula kan. Sekarang jual berapa? Sekeping? Sejam bakar. Sekeping berapa harga satu loyang? Saja 20. 20. Tadi Tuan Warni kata suka nasi antah, saya nak rasa lah. Cuba rasa. Seantah. Dia bukan pulut dia. Dia nasi bawah ni kan? Beras pulut tu. Beras biasa. Kan dia Nasi. beza daripada kita katakan talam pulut. Sedap je ni. Tuan Baharudin, suara lemak. Boleh menyanyi sikit ke lagu Lagu Banjar? Banjar boleh? Boleh? Sama-sama dia makan. Sorry, saya tak. Oh, tak reti nyanyi. Apa lagu Tak mengingat. Banjar yang popular? Lagu apa? Tiada. Nantilah menyanyi pula, payah pula. okey. Nanti orang kata tiru Jamal Abdillah pula. Allah kan. Sebab saya Saya- selain daripada peminat, mana saya satu kampung dengan Jamal Abdillah lah kan. Asal daripada Kelantan, Sungai Manik. Saya tertarik jugalah dengan baju batik yang Tuan Baharudin pakai ni. Ini batik Banjar menggunakan teknik ikat lah kan? Ya, saya. Ini adalah merupakan yang cukup popular lah di sana, yang dipanggil batik sasirangan. Oh, okey. Jadi ini adalah merupakan daerah atau pola corak yang terbaru lah, terkini lah. Jadi yang dipakai oleh Puan Eja ini adalah merupakan yang tradisional, corak tradisional. Apa pepatah Banjar jadi pegangan Pak Haji? Jadi kita dalam persatuan sendiri pun kita ada katakan pertama kayuh bak imbai. Kayuh bak imbai. Kayuh bak imbai. Okey. Pertubuhan kami menggunakan makna moto ni sebagai moto dalam pertubuhan. Makna bekerjasama lah. Kayu bak imbai. Buat sesuatu tu bekerjasama. Baik. Satu lagi moto saya lah, moto orang Banjar yang paling kita pegang ialah wajak sampai ke puting. Wajak sampai ke? Wajak sampai ke puting. Maksudnya? Wajak tu maknanya besi keras tu, daripada ujung parang sampai ke atas ni semua, maknanya kalau mau buat satu kerja tu sampai habis, selesai begitu. Okey. Okey. Baik. Jadi untuk Terima kasih seluruh yang menonton banyak-banyak. kami hari ini, Ya. kalau nak mencuba sesi yang paling mudah dan praktikal ialah berkaitan dengan wadah keping ni, sebab ia juga ada kaitan dengan kemesraan. Mungkin sambil menguli tu sambil dapat berpegang tangan dan sebagainya. Selain tu saya nak buat seruan lah Okey. kepada generasi muda Banjar yang di luar sana kan. Kita ada Facebook Pertubuhan Banjar Malaysia. Jadi tolong add dan tolonglah kita minta jadi ahli. Okey. Sebab walaupun kita dipahamkan sekitar hampir 2 juta orang ada warga Banjar di Malaysia ni, tapi yang menganggotai pertubuhan ni baru lebih kurang hampir 5,000 orang saja baru. Baik. Okey, baik. Okey. Okey. Ini saya rasa ada seorang daripada ni dekat petugas kami ni di Banjar juga. Dia kata Apa belian apa? Apa belian? Berilaan apa? Berilaan. Apa Berilaan maksudnya? tu minta maaf. Minta maaf ya. Minta maaf kerana habiskan sajian ni Tuan Haji. Okey. Terima kasih juga diucapkan. Jadi kita persilakanlah. Tuan Burhanuddin Haji Muhammad Kasim, Ya, saya. yang di-Ketua dan juga Presiden Pertumbuhan Banjar Malaysia. Puan Rohainiza juga terima kasih. Dan jangan lupa membantu Ya. beliau. Apa Instagramnya? Ada Instagram? Uniknya Page Banjar. Oh, okey, baik. Puan Rohainiza ni dia bukan orang Banjar, orang Jawa, tapi kahwin dengan orang Banjar dan sekarang ni mahir buat kuih Banjar ni. Baik. Banjar campur Jawa jadi apa? Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti banyak lagi menarik yang kita bawakan untuk kita serumpun ini. Semua selepas ini.